Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan di Awani Pagi hari ini kita mahu mengupas mengenai satu tajuk kesihatan yang jarang dibincangkan tetapi merupakan penyakit yang boleh terjadi kepada kanak-kanak. Kalau anda pernah dengar mengenai immunodeficiency primer, iaitu penyakit kurang daya tahan imun yang disebabkan oleh kelainan genetik yang dialami sejak lahir. Bagaimanapun dengan ledakan kemajuan dalam teknologi pencirian baka genetik, dijangkakan lebih banyak lagi kelainan genetik dapat dikenal pasti sebagai punca penyebab penyakit immunodeficiency primer. Dan kita mahu bercakap terus dengan pakar mengenai penyakit ini. Di studio bersama kami ialah seorang pakar pediatrik imunologi Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM dan panel drbudak.com, Dr. Intan Juliana Abdul Hamid. Terima kasih doktor. Selamat pagi. Okey ke hari ini COVID-19 semua? Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih atas jemputan. Okey doktor, sebelum itu kita nak menambah apa yang diperkatakan oleh Gigi tadi. Boleh tak doktor terangkan mengenai apa itu penyakit immunodeficiency primer dengan lebih jelas dan juga contoh penyakit itu? Okey. Penyakit immunodeficiency primer ni adalah satu masalah genetik. Maksudnya mereka kanak-kanak ini mengalami masalah pada imun sistem. Dan masalah ini disebabkan oleh kelainan genetik yang dialami. Dengan kata lain, ia adalah merupakan satu penyakit yang diwarisi sebab genetik ini adalah melalui warisan keturunan. Jadi, kebanyakan kita selalu dengar pasal mengenai HIV, iaitu jangkitan kuman Human Immunodeficiency Virus, dan sebenarnya ini adalah contoh immunodeficiency sekunder. So, bila kita kata primer, dia adalah berkenaan dengan masalah genetik dan ia boleh dialami oleh kanak-kanak. Mereka datang dengan pelbagai spektrum. Dia boleh datang dengan awal pada peringkat bayi dan manifestasi yang sangat teruk dan boleh mengaranggut nyawa, dan mereka juga boleh datang dengan manifestasi yang agak orang kata macam boleh membagi dia orang macam hidup sampai ke alam dewasa dan hanya didiagnos semasa umur dewasa. Doktor, mungkin apa simptom utama penyakit ini? Simptom paling utama selalunya mereka mengalami jangkitan kuman yang berulang. Dan actually pada kumpulan pesakit-pesakit ini, jangkitan kuman yang dialami mungkin berulang-ulang ataupun jangkitan kuman itu mungkin melibatkan kuman-kuman organism yang orang kata macam khusus dan pelik, opportunistik, dan mungkin juga setengah mereka mengalami jangkitan kuman yang sangat teruk. Bila dia kena tu dia macam masuk ICU, perlu antibiotik yang lama dan dan itu jangkitan yang paling utama cara mereka datang dekat kita lah sebagai pesakit. Doktor, kalau kita lihat kanak-kanak ni, mereka kadang-kadang apabila terkena penyakit ke apa-apa ke, mereka ni tak pandai nak bercakap kadang-kadang. Mereka tak pandai nak beritahu orang dewasa, ibu bapa yang menyatakan bahawa mereka sakit itu dan ini. Jadi apa yang ibu bapa di luar sana sebagai orang dewasa, penjaga dan sebagainya boleh melihat tanda-tanda yang ada pada kanak-kanak itu sekiranya mereka dijangkiti dengan penyakit ini? Kalau doktor cakap tadi jangkitan kuman ni kita sendiri pun tak boleh nak tahu kan besar kecil dia, keadaan dia macam mana. So tanda-tanda apa kanak-kanak ni, reaksi-reaksi mereka suhu badannya ke, ataupun mereka kerap menangis ke, ataupun macam mana? Memang kita agak sukar untuk mengenal pasti secara tepat bila kita kata budak-budak memang selalu datang dengan jangkitan kuman, dan semua ibu bapa memang tahu bila hantar anak pergi nursery, pergi tadika, daycare, dia orang memang orang kata terdedah kepada jangkitan kuman sebab dia orang duduk dalam kawasan yang kecil dan kanak-kanak ramai. Jadi bagaimana kita nak orang kata kenal pasti mana jangkitan kuman yang sebagai petanda immunodeficiency primer dan apa jangkitan kuman yang biasa bagi kanak-kanak yang membesar. Jadi ada satu Jeffrey Model Foundation telah menyarankan ada 10 langkah-langkah tanda-tanda untuk mengenal pasti penyakit immunodeficiency primer, dan selalunya dia ada kriteria dia. Antaranya adalah jangkitan kuman yang pneumonia yang lebih daripada beberapa kali dalam setahun. Dia ada kriteria dia. Dan dan sebab itu kita pentingkan syak wasangka yang tinggi.
Jadi kalau sebab dan ini adalah salah satu perkara yang kita buatlah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan kaki tangan kesihatan dan ibu bapa dan masyarakat umumnya jika anak anda mengalami jangkitan kuman yang ada kuman-kuman yang spesifik yang memang sebagai indikator kemungkinan ada immunodeficiency primer dan ini adalah salah satu caralah untuk kita increase awareness. Dan sebenarnya perlu ada syak wasangka yang tinggi di kalangan kaki tangan kesihatan sebab pesakit ni selalunya dia orang akan datang ke hospital untuk dapatkan rawatan. Sebab tu kita nasihat, satu lagi yang paling penting. Kalau anak-anak anda mengalami jangkitan kuman yang berulang, sebab kita ada dekat Malaysia pesakit-pesakit kita boleh pergi mana-mana hospital, mana-mana doktor. So jadi orang tak nampak dia punya pattern. Bulan 1 datang masuk ward, bulan 2 masuk ward, bulan 3 masuk ward. Jadi kalau dia pergi kepada tempat yang berlainan, benda tu tak dilihat dan tidak di-capture oleh kaki tangan perubatan yang merawat. Jadi adalah penting kalau anda semua, anak-anak anda ada mengalami jangkitan kuman yang berulang, nyatakan kepada doktor yang merawat anak anda. Walaupun mungkin bulan 1 masuk hospital lain, bulan 2 hospital lain. Jadi kita kena tahu so that kita boleh syak dan kita boleh buat langkah seterusnya untuk mengenal pasti adakah anak anda mengalami immunodeficiency primer. Ada rekod lah kan? Ya, sebab betul. Ya, doktor, kalau kita lihat simptom yang ada pada mereka yang mempunyai immunodeficiency primer ini hampir sama dengan penyakit-penyakit biasa yang dialami oleh kanak-kanak seperti mungkin ada sesama, mungkin berat badan yang tidak naik, itu antara tanda-tandanya. Tapi adakah ia juga memberi kesukaran kepada pengamal perubatan untuk mengesan penyakit ini atau ketika ini sudah ada cara untuk mengesan penyakit ini, doktor? Sebenarnya syak wasangka yang tinggi sangat penting di kalangan kaki tangan kesihatan dan kita menyarankan untuk mereka bila kita suspek, bila kaki tangan perubatan tu kita mengesyaki sesuatu yang berkaitan dengan immunodeficiency primer, kita memang ada macam orang kata screening investigation. Maksudnya kita boleh cek darah secara tapisan yang pertama yang memang terdapat di Malaysia. Macam dekat Institut Perubatan Pergigian Termaju USM, kita memang ada makmal imunologi dan kita ada perkhidmatan immunodeficiency primer di IPPT USM Bertam. Jadi kita menawarkan ujian-ujian penapisan dan ujian pengesahan bagi penyakit immunodeficiency primer. Jadi itulah yang pentingnya dan ada juga di IMR, di Institute Medical of Research dan Universiti Perubatan Malaysia. Jadi yang penting kita kena ada syak wasangka dan rujuk awal kepada pakar pediatrik imunologi, clinical immunologist supaya kita boleh buat langkah-langkah seterusnya. Memang ada dan memang kita sarankan. Doktor, kalau di Malaysia macam mana penyakit ini tahapnya? Adakah dalam keadaan yang sebenarnya ramai pesakit di Malaysia ini ataupun kita nak melihat kepada berapa ramai sebenarnya kanak-kanak yang boleh kita katakan berisiko dijangkiti COVID-19, adakah berada pada tahap yang serius ataupun tak? Okey, sebenarnya kita baru menerbitkan satu kajian. Hasil dapatan kajian kami adalah kita melihat kepada semua kes-kes immunodeficiency primer yang telah diterbitkan di Malaysia selama 41 tahun daripada 1979 hingga 2020 Mac. Jadi kita telah menjumpai 34 penerbitan dan 119 pesakit PID telah dilaporkan di Malaysia. Dan sebenarnya ini menunjukkan sebab ramai orang ingat penyakit PID which is PID ni singkatan lah untuk immunodeficiency primer. Jadi ramai orang ingat PID ni adalah jarang-jarang berlaku. Tapi daripada kajian yang kami dapati sebenarnya tak, PID ada dalam masyarakat kita. Cuma masalah kita adalah orang kata underdiagnosed. Dia tidak didiagnose secepat mungkin dan sebaik mungkin. Maksudnya bila kita diagnose pun dah lambat. Maksudnya pesakit sudah mengalami komplikasi, morbidity, kerosakan organ yang teruk. Jadi sebab tu kita agak terkilan dan sekarang kita berusaha untuk meningkatkan awareness dengan semua lapisan masyarakat termasuk kaki tangan perubatan supaya ada syak wasangka yang tinggi, rujuk kepada pakar pediatrik imunologi dan klinikal imunologi di Malaysia dan kita buat dia punya ujian pengesahan, ujian saringan dan ujian pengesahan. Ya. Okey, sikit saya nak tanya doktor, kalau kita lihat bagaimana keadaan macam adakah
para pandangan peribadi doktor sendiri, adakah ibu bapa, orang ramai masyarakat luar sana sedar akan penyakit ini? Bagaimana sambutan mereka, dan sudah pasti mereka tertanya-tanya, kalau kata mereka sedang menonton sekarang, sudah pasti tertanya-tanya nak buat saringan dan sebagainya, itu berapa anggaran kos kalau? Okey, ada 3 soalan kat situ. Banyak. Satu-satu, Doktor. Saya jawab Satu-satu. satu-satu. Okey, soalan yang pertama. Alamak, ulang balik. Soalan yang pertama adalah Kesedaran masyarakat sekarang ni pada pandangan peribadi doktor macam mana? Okey, sebenarnya saya rasakan kesedaran dah semakin tinggi. Di kedua-dua pihak, maksudnya dari segi petugas kesihatan dan juga masyarakat, sebab kita aktif dekat social media dan kita aktif juga pergi buat awareness campaign dekat hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dan teaching hospital. Jadi bilangan rujukan kes telah meningkat. Maksudnya orang dah start fikir kalau nampak pesakit datang, jangkitan kuman berulang ataupun jangkitan kuman yang opportunistik, orang akan start, adakah ini bukan hanya orang kata kebetulan, mungkin ada benda lain. So orang dah start rujuk lebih banyak. Ini termasuk kes. di kawasan-kawasan pendalaman Sabah Sarawak dan sebagainya. Apa namanya, lagi satu, kita giat juga melalui usaha sama dengan MyPOP. MyPOP ni adalah Persatuan Pesakit Primary Immunodeficiency Primer Malaysia. Kita memang ada persatuan yang dipelopori dan di empowered oleh pesakit-pesakit PID kat Malaysia, dan kita start buat macam Facebook Live, campaign, kita terangkan. Jadi saya gembira dengan perkembangan ni sebab ini menunjukkan yang kesedaran telah meningkat dan ibu bapa pesakit PID sendiri pun dah, orang kata macam actively terlibat secara aktif untuk tahu apa masalah penyakit anak mereka dan macam mana, apa rawatan terbaik, apa pilihan yang ada dekat Malaysia, which is memang bagus. Doktor, bagaimana untuk mereka yang mempunyai penyakit ini, PID ini, tapi didiagnos masa dia dah dewasa, adakah risikonya macam mana? Dan kalau kena pada kanak-kanak tu, berapa lama agaknya dia akan menjadi lebih parah? Okey. Sebenarnya sebaik mungkin kita nak diagnose penyakit immunodeficiency primer ni seawal yang boleh. Kenapa? Sebab bila kita diagnose awal, jadi bagusnya mereka masih, orang kata, clean, masih bersih, dia tak ada lagi jangkitan kuman. Selalunya dia itulah untuk bayi yang baru lahir, awal 6 bulan yang pertama, bayi itu dilindungi oleh antibodi daripada ibu. Tapi ada juga keadaan immunodeficiency primer yang sangat-sangat teruk, daripada baru lahir pun dah dapat masalah dan masuk hospital lama-lama. Jadi daripada kajian-kajian yang diorang dah buat, kalau dekat US, kalau kita buat rawatan penyembuhan pemindahan sumsum tulang untuk penyakit severe combined immunodeficiency, kebarangkalian untuk berjaya dan hidup adalah sangat tinggi kalau pemindahan sumsum tulang ni kita buat sebelum berumur 3 bulan. Maksudnya kalau kita buat prosedur pemindahan sumsum tulang sebelum 3 bulan, 9 daripada 10 pesakit ini akan hidup, berjaya. Tapi kalau kita buat selepas 3 bulan umur, hanya 6 daripada 10. Maksudnya 6 orang je yang survive, hidup. Dan lagi 4 meninggal. Kenapa? Sebab mereka telah mula mengalami jangkitan kuman yang parah dan benda ni merosakkan, menyebabkan komplikasi kerosakan organ yang teruk dan membuatkan pemindahan sumsum tulang ni menjadi satu prosedur yang berisiko tinggi. Doktor, tadi doktor ada sebut mengenai kita sebenarnya ada dalam masyarakat, tapi kita punya diagnosis tidak jalankan dengan begitu berkesan ke? Macam mana tadi yang menyebabkan kita kurang macam penyakit itu dah ada tapi kita detect lambat dan sebagainya kan? Tadi doktor dah cakap mengenai cara kita diagnose dan sebagainya. Sekarang ni adakah berbeza dengan berbanding dahulu? Adakah kita lebih senang dan juga cepat untuk kesan penyakit ini daripada awal? Sebenarnya ujian screening tu adalah agak terbatas di Malaysia berbanding di negara-negara maju. Sebab tu kita macam tapi kita happy sebab kita moving forward. Maksudnya kami sangat berterima kasih dengan sokongan tertinggi USM sebab kita dapat sokongan dan kita terpilih sebagai salah satu inisiatif USM 2020. Jadi kita menambah baik dan kita develop. Kita orang kata membina ujian-ujian lagi yang lebih banyak dan lebih spesifik di IPPT. Jadi dan yang paling saya happy kita ada diagnose satu pesakit PID iaitu chronic granulomatous disease pada umur 7 hari. Maksudnya this
apakah kes ini yang orang kata kes kejayaan yang paling bagus lah, sebab dia didiagnose awal pada umur 7 hari lahir dan dia mendapat bone marrow pemindahan sumsum tulang pada umur 3 bulan, 4 bulan. Dan sekarang dia alhamdulillah dah macam 5 bulan selepas transplant dan dia alhamdulillah sihat dan bagus berbanding dengan kes-kes lain yang kita dapat lambat. Jadi kita memang positif. Kita harap kita akan lebih boleh mendiagnose lebih awal dan memberi rawatan penyembuhan lebih awal dan kejayaan yang lebih tinggi. Okey, jadi kalau kata seorang bayi itu dia baru lahir, kalau kata ada masalah, pegawai kesihatan akan terus dapatkan kes, dia akan rujuk terus, ini membuatkan proses itu jadi lebih cepatlah untuk nak detect ke ataupun doktor ada cadangan ke macam mana kita nak pastikan bahawa kes seperti 7 hari dikesan ada PDI ni dapat kita, orang kata, dapat kita lebih baiklah keberkesanannya, dapat kita rawat dengan lebih cepat dan sebagainya. Ada cadangan daripada doktor untuk kita buat penambahbaikan, kod-kodlah kena buat PDI sebaik saja bayi lahir seluruh Malaysia ke macam mana? Actually kalau tengok di negara-negara maju, mereka telah mula membuat newborn screening. Maksudnya mereka telah, orang kata, menyaring semua bayi-bayi baru lahir untuk penyakit severe combined immunodeficiency. Untuk makluman, severe combined immunodeficiency ni adalah jenis PID yang paling, orang kata, paling severe, paling teruk. Sebab dia melibatkan semua T cell dan B cell. Jadi bila bayi itu lahir, dia langsung tak ada immune system dan dia langsung tak ada protection. Dan kalau kita tak bagi pemindahan sumsum tulang, kesemua mereka meninggal sebelum umur 1 tahun. Dan itu memang jelas. Dan bila kita buat newborn screening, macam dekat United States of America, dia orang buat newborn screening untuk mengesan sikit dan dia orang dapat kenal pasti terdapat sikit pada setiap satu kanak-kanak dalam setiap 50,000 kelahiran. Jadi dekat Malaysia setakat ini, kalau ikut kajian yang kami telah dapatan kajian kami hari itu, kita telah terdapat 22 kes reported untuk sikit dekat Malaysia. So maksudnya kita nampak perbezaan number yang sangat besar. Kita dapat 22 kes dalam masa 40 tahun. Dia orang dapat satu baby dalam setiap 50,000 kelahiran. So maksudnya inilah bukti-bukti menunjukkan betapa kes PID di Malaysia adalah underdiagnosed. Jadi itulah kita harap kalau kita boleh buat newborn screening di Malaysia, itu adalah satu langkah forward yang sangat advance lah. Okay. Ya, banyak lagi kita akan bercakap dalam memahami rawatan dan juga apa itu immunodeficiency primer atau PID. Sekejap saja lagi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita masih membicarakan mengenai penyakit immunodeficiency primer. Yang bersama di studio kita adalah pakar pediatrik imunologi Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM dan juga panel Dr. Budak Dr. Intan Juliana Abdul Hamid yang sejak dari tadi telah bercakap mengenainya. Dan menurut Dr. Intan, di Amerika satu bayi daripada 50,000 kelahiran mengalami penyakit immunodeficiency primer ni berbanding 22 kes di Malaysia dalam masa 40 tahun dikesan di Malaysia juga. Tapi Dr. Intan, kalau kita lihat dari segi rawatan di Malaysia ini, bagaimana mereka yang dikesan mengalami penyakit ini bagaimana kaedah rawatan yang diberikan? Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak betulkan sikit Gigi. Ya. Yang tadi tu spesifik khusus kepada severe combined immunodeficiency. Ya. Dan saya lupa nak tekankan lagi sekali, PID ni, primary immunodeficiency, dia adalah masalah kekurangan immune system akibat kelainan genetik. Dan setakat ni kita memang update sentiasa kita punya sistem klasifikasi untuk PID. Jadi buat masa sekarang kita dah dapati 430, lebih daripada 430 jenis genetik mutation yang menyebabkan penyakit PID. Jadi itulah tujuan utama rawatan kita kepada aim kita dalam rawatan immunodeficiency primer adalah kita nak membetulkan apa defect immune system yang dialami oleh pesakit dan juga kita nak memastikan penghasilan sel-sel imun yang berfungsi dengan baik pada pesakit.
Benda tu bukan senang. Dan antara matlamat lain adalah kita nak mereka boleh hidup secara normal dan berfungsi di dalam masyarakat, kepada negara, berbakti kepada negara. Dan kita nak juga mereka dapat kualiti hidup yang optima. Sebab kalau asyik masuk hospital, it's not a good life kan. Macam tak best kan, asyik kena cucuk je. Jadi kita nak mereka alami ke kualiti hidup yang optimum macam kanak-kanak lain di Malaysia. Jadi konsep rawatan untuk immunodeficiency primer ada empat key point yang penting. Yang pertama adalah diagnosis. Tadi kita dah bincang mengenai diagnosis, kita dah tahu diagnosis awal, syak awal, screen awal, diagnose awal. So benda-benda ni akan membawa kepada pemberian rawatan yang bagus, yang tepat, dan hopefully mereka boleh capai matlamat rawatan kita tadi, mengalami achieve normal quality of life, optimum quality of life. Jadi yang kedua, target rawatan kita adalah kita perlu merawat apa-apa infection yang aktif pada masa kita tengok pesakit itu. Jadi kalau dia ada kuman, dia ada virus, apa semua, so kita memang kena rawat benda tu dan pastikan benda jangkitan itu terkawal ataupun dibasmi sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah rawatan penggantian immunoglobulin. Jadi itulah pesakit PID, mereka adalah masalah immune system, dan antara jenis-jenis genetic mutation tu dia ada menyebabkan pesakit tidak boleh menghasilkan antibody untuk melawan jangkitan kuman. Jadi untuk pesakit golongan ini yang kita perlukan rawatan penggantian immunoglobulin sebagai untuk mengganti antibody yang tidak dapat dihasilkan. Tapi itulah, ini memerlukan komitmen seumur hidup sebab bagi pesakit-pesakit jenis ini seperti X-linked agammaglobulinemia, rawatan penggantian immunoglobulin ini adalah sepanjang hayat. Mereka perlu pergi ke hospital setiap 3 minggu untuk dapatkan antibody. Dan memang itu satu komitmen yang sangat besar lah. Yang keempat? Yang keempat adalah rawatan penyembuhan. So kalau rawatan penyembuhan bagi pesakit PID memang ada pilihan. Yang ada adalah rawatan pemindahan sumsum tulang dan gene therapy. Jadi siapa yang boleh dapat penyakit yang mana satu yang boleh dapat pemindahan sumsum tulang? Jadi secara teorinya kita bergantung kepada jenis genetic mutation yang dialami oleh pesakit PID itu. Jadi kalau genetic mutation tu hanya terbatas di dalam hematopoietic system, maksudnya di dalam environment penghasilan immune system dia, jadi mereka ni yang sesuai untuk mengalami pemindahan sumsum tulang. Pemindahan sumsum tulang akan membetulkan masalah imun tu dan mereka boleh hidup secara normal, insya-Allah. So daripada kesemua rawatan yang kita ada sekarang ini, yang ini adalah yang di Malaysia, doktor. Jadi adakah ini menepati dengan standard antarabangsa sekarang? Buat masa ini, pemindahan sumsum tulang memang dilaksanakan di Malaysia di beberapa pusat-pusat tertentu lah, seperti Women Child Hospital, Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur, dan juga Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan buat masa ini, mereka memang berpengalaman untuk membuat transplant pemindahan sumsum tulang bagi pesakit-pesakit PID. Yang ni kira rawatan yang paling maju setakat ini di dunia dan kita Malaysia pakai macam ni? Oh, actually yang terbaru adalah gene therapy. Tetapi gene therapy tak ada lagi kat Malaysia. Doktor, adakah penyakit ini boleh sembuh sepenuhnya? Kalau ada pilihan pemindahan sumsum tulang, mereka boleh sembuh sepenuhnya. Tapi dengan syarat itulah, ia perlu dilakukan secepat mungkin dengan pilihan penderma yang matching, yang baik, yang berpadanan sepenuhnya, dan juga dia orang tak ada jangkitan kuman semasa melakukan pemindahan sumsum tulang. Jadi kebarangkalian untuk berjaya dan survive throughout the process adalah tinggi, dan memang selalunya mereka insya-Allah boleh hidup normal sepenuhnya. Jadi saya nak berbalik sedikit kepada gene therapy itu. Ada usaha untuk yang sedang dilakukan oleh kita untuk membawa rawatan ini ke Malaysia, dan adakah ia kosnya akan lebih murah dan sebagainya, doktor? Buat masa ini gene therapy even di negara maju pun masih dalam peringkat kajian. Jadi saya rasa masih dalam peringkat kajian, jadi belum lagi ada di Malaysia. Okey, doktor, kita pun dah tak banyak masa. Mungkin saya nak beri ruang kepada doktor untuk membuat rumusan apa mengenai penyakit ini, apa masyarakat yang perlu tahu, ambil iktibar, pengajaran dan sebagainya, doktor. Okey, penyakit immunodeficiency primer adalah penyakit immune system
masalah kekurangan imun yang disebabkan oleh kelainan genetik. Dan sebenarnya ia tidaklah jarang, it's not rare seperti yang kita sangkakan. Jadi adalah penting untuk semua orang mengalami syakwa sangka yang tinggi dan mendapatkan rujukan early, mendapatkan rujukan awal kepada pakar pediatrik imunologi dan klinikal imunologi. Dan kita juga harap bila kita diagnose awal, rawatan penyembuhan boleh diberikan dan mereka boleh mampu hidup seperti kanak-kanak yang normal. Dan itulah yang kita harapkan, ya Betul. Gigi. Itu tadi pakar pediatrik imunologi Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM dan panel drbudak.com Dr. Intan Juliana Abdul Hamid dalam membicarakan mengenai immunodeficiency primer, iaitu penyakit kurang daya tahan imun atau antibodi yang disebabkan oleh kelainan genetik yang dialami sejak lahir. Dan dalam masa yang sama kita perlu lihat mengenai pendedahan awal seperti yang doktor katakan perlu diberikan kepada ibu bapa mengenai tanda-tanda penyakit ini serta pendidikan berterusan kepada pengamal perubatan agar penyakit ini dapat dikesan lebih awal dan dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Dan sekian sahaja daripada kami. Saya Hafiz Azaman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.